Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baru-baru ni dok kecoh katakan ada satu benda ni titis-titis boleh membuatkan kereta kita jimat minyak. Katanya boleh pergi sampai 1000 km kan. Tak payah nak isi minyak selalu kan. Aku ingat benda-benda macam ni dah habis tau. Dulu kalau kau ingat lagi, dulu pernah kecoh lah dengan kad ajaib lah. Lepas tu dengan pad lah. Aku ingat benda-benda tu dah habis tau. Rupanya ada lagi benda-benda macam ni. Termasuklah dengan orang kata apa, beli alat yang cucuk dekat tempat rokok 9 volt tu pun boleh jimat minyak dah. Topik ni aku nak ulas, aku risau pula. Kan aku risau sebab apa? Aku risau kena kecam pula. Kalau aku tak ulas, aku rasa bersalah pula. Okeylah, tak apalah. Untuk korang ini, saya akan sharekan kepada anda tip-tip untuk jimat minyak. Sebab apa? Sekarang ni, kereta sekarang memang dah cukup jimat minyak. Kalau ditambah dengan teknik yang betul, kereta korang akan jadi lebih jimat minyak. Okeylah, seperti biasalah. Bagi korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng. Jangan kecam aku pula. Aku hanya menjalankan tugas saja. Nombor 1, kau kena make sure kan kereta korang kena maintenance selalu. Kiranya kena servis on time. Kalau kita lambat servis kereta, kita akan rasakan macam kuat minyak lah kereta aku ni kan. Kadang-kadang perasaan, tapi kadang-kadang kau akan rasa power tu jadi kurang. So apabila power dia jadi kurang, automatically orang katakan penggunaan bahan api akan menjadi tinggi juga. Kadang-kadang bukan perasaan tau. This is real sebab apabila kalau kau lambat servis kereta, of course dia akan efek kepada penggunaan bahan api dekat kereta korang. Kiranya kereta korang akan lebih makan minyak. Dan lagi satu, benda yang kau kena cek adalah kau kena tukar spark plug on time. Biasanya kalau kereta-kereta baru, dia akan servis pada mileage ke 20,000. So kira 20,000 kau akan servis. Biasa kalau kau guna Iridium, kau boleh tahan sampai 100,000 km. Dan depend jugalah ikut kereta. Ada kereta 20,000, ada kereta 50,000. Dan apa-apa pun kau boleh ikut buku panduan. Itu yang lebih penting. So, make sure bila dah sampai masa untuk servis kereta, jangan tangguh, jangan lengah-lengah lagi. Okay? So, make sure kata kalau servis on time, warranty pun tak kacau. Jimat pun, bukan jimat, minyak pun jimat. Tip kedua, periksa tekanan angin tayar korang. Yang ini orang selalu abaikan. Dia time rasa gelong-gelong sikit, dia barulah nak pergi nak bawa nak pump tayar. Tapi sebenarnya adalah lebih baik untuk korang cek tayar korang setiap 2 minggu. Sebab kalau angin korang terlalu kurang, kereta akan jadi berat dan dia akan menyebabkan penggunaan minyak yang bertambah. Dan orang katakan dia akan tambah sehingga 5% akibat daripada geseran tayar yang berlebihan. Dan ada juga kajian yang menunjukkan bahawa kalau tekanan tayar kereta korang ni kurang 10 PSI daripada tahap yang diperlukan, penggunaan minyak pun akan bertambah ataupun naik sebanyak 2.5%. Banyak tu bang. So, macam mana nak periksa tekanan tayar angin korang? Dan berapa pula tekanan angin yang sesuai untuk tayar kereta korang? Lagi bagus kalau korang ada alat pressure gauge, di mana yang ini kau boleh beli dekat DIY. Saya rasa murah less than RM10. Kau boleh cek tekanan angin korang cukup atau tak cukup. Ataupun kereta-kereta yang maju sekarang ni, dia dah ada nama dia sebagai TPMS tau. TPMS ni dia ada measure sendiri dekat tayar tu. Dia ada sensor dekat tayar tu yang boleh cek sama ada angin korang lebih ataupun terkurang. Kalau kurang, dia akan bagi warning kepada korang. So, macam mana pula kalau kita nak tahu berapa pula tekanan angin tayar untuk kereta kita? Setiap kereta, kalau kau pergi kat pintu, kau boleh pergi pintu sama ada pintu dekat pemandu ataupun penumpang, kau buka, dia ada satu stiker. Di mana stiker tu dia ada menunjukkan tekanan angin yang sesuai untuk kereta korang. Depan berapa, belakang berapa. Kalau load passenger berapa, tak ada passenger berapa. Yang itu kau kena tengok. Memang ada, kau tengok kat situ dan kau ikut je tekanan angin. Tip yang ketiga, guna brake jika perlu sahaja. Sebenarnya kalau kau terlalu kerap menggunakan brake, automatically yang katakan pembaziran bahan api akan berlaku. Kiranya kalau kita selalu brake, kita perlukan momentum semula untuk menggerakkan kereta kita. Dan apabila momentum itu tinggi ataupun tekanan itu tinggi, automatically penggunaan bahan api adalah lebih tinggi berbanding biasa. So, guna brake jika perlu saja. Tak payah selalu tekan brake. Setiap kali tekan brake, kita perlu tekan pedal minyak dengan lebih untuk dapatkan momentum yang asal. Tip nombor 4, elak bawa barang yang tak perlu dekat kereta.
Ni aku tahulah. Setiap kali nak bawa ke kampung, mengatakan balik kampung, 3 almari kau letak kan. Ataupun kalau kau dah beli barang, kau lupa nak bawa keluar, kau tinggal lah seminggu, kau tinggal lah 2 minggu. Dengan tak sedar, barang ke belakang korang berat. Sebenarnya, apabila anda bawa barang yang tak perlu, yang boleh membuatkan kereta korang menjadi berat, secara automatically, penggunaan bahan api adalah lebih tinggi berbanding tiada barang. Contohnya, kita tolak kotak yang kosong, kita boleh pergi sampai 1 km. Ataupun kalau kita tolak dengan kotak yang ada barang, kita mungkin dah tolak 200 meter, kita dah jadi penat. So, konsep yang sama juga dekat kereta dan konsep yang sama juga dengan penggunaan bahan api dengan apa yang saya bagi contoh tadi tu. Tip nombor 5, kawal kelajuan dengan konsisten. Yes, aku tahu korang suka bawa laju kan? Tapi, bawa laju pun ada cara, ada teknik betul. So, bawa laju tu, make sure speed pada konsisten. Orang katakan, kalau boleh, maintainkan RPM bawah 3,000 lagi cantik. Kebiasaannya kalau kereta-kereta yang B segment dan sebagainya ataupun A segment kereta sekarang dah mewah babe. Even bawah 3,000 kau dah boleh dapat 110 km dengan konsisten. Kalau kau dah boleh maintain 110 secara konsisten, penggunaan bahan api adalah lebih jimat berbanding kalau kejap-kejap ke 18. Kejap-kejap ke 15, 13, 18, 15. Yang itu penggunaan bahan api akan lebih tinggi berbanding apabila kita memandu secara konsisten. Sama juga antara memandu dekat bandar, town dengan memandu dekat highway. Sebenarnya penggunaan bahan api memandu di highway adalah lebih jimat berbanding dekat town. Sebab town kita selalu kena brake. Apabila kita brake, kita perlu dapatkan momentum seperti mana yang saya sebut sebelum ini. So, make sure bawa pada kelajuan yang konsisten untuk dapatkan penggunaan bahan api yang lebih baik. Tip nombor 6, pilih bahan api yang betul. Kalau nak jimat, pilihlah petrol yang betul. Contoh, isilah BH Petrol RON 95 Euro 4M. Mesti ada cakap nak iklan kan? Barang baik kita kenalah share sama-sama bang kan. Okey, so apakah kelebihan yang kau akan dapat kalau isi minyak BH Petrol RON 95 Euro 4M? Yang pertama adalah enjin kereta korang akan tahan lebih lama. Sebabnya apa? Sebab dia ada kandungan sulfur hanya 50 ppm daripada 500 ppm dalam Euro 2 yang dulu. Yang kedua, enjin lebih bersih sebab deposit cleaning agent akan membuang segala deposit dan kotoran dalam enjin. Yang ketiga, baik juga untuk alam sekitar. Macam abang katakan tadi, kandungan sulfur yang rendah iaitu 50 ppm untuk minyak yang lagi bersih dan dapat kurang emisi toksik. Yang keempat, of course boleh jimatkan minyak. Sebab dengan ada ejen pengurang geseran, so lagi kurang geseran, lagi smooth. Apabila lagi smooth, lagi jimat minyak. Dan yang terakhir, of course lah kuasa yang maksimum. So, dia datang dengan adaptif dari Jerman untuk kuasa maksimum pada enjin kenderaan anda. Nampak? Senang kan? Semua teknik-teknik yang abang bagi tu, semua adalah percuma. Kecuali yang terakhir tu kena bayar. Baru boleh dapat benefit. Barang baik mana boleh dapat free bang? Tak dapat bang. Pergi toilet pun kena bayar. KLCC masuk berapa? Duit RM2? RM3? Baru boleh. Kau nak selesa memanglah kena bayar RM3. Barang baik kenalah bayar juga kan. Tapi yang lain-lain tu free of charge. Teknik kena betul bang. Teknik betul baru boleh pergi jauh. Begitulah. Okey. So abang harap tip ini memberi manfaat pada korang. So boleh amalkan. Yang duk guna kad ajaib, yang duk guna pad, yang duk guna naivot, yang duk guna titik-titik so. Aku tak tahu nak cakap apalah. Untuk netizen-netizen, korang mungkin boleh komen lah. Okay, aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku rasa sebab nak cakap benda tu. Sebab. Serius sebab. So, see you guys on the next video. Bye-bye semua. Assalamualaikum.